Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Dan engkau, wahai orang yang tahu ilmu pengetahuan, yang sudah merasakan cukup dengan namanya berilmu sahaja, tetapi tiada perbuatan dan amalan, apa gunanya ilmu itu buat dirimu tanpa diamalkan? Jadinya bila engkau mengaku, saya ini seorang alim, samalah dengan engkau sudah berdusta. Bagaimana engkau boleh tergamak menyuruh orang lain untuk membuat sesuatu padahal engkau sendiri tidak pernah membuatnya? Allah Ta'ala berfirman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu menyuruh sesuatu yang kamu sendiri tiada membuatnya? Celaka engkau. Oh, engkau menyuruh orang lain bercakap benar, tetapi engkau sendiri bercakap dusta. Engkau menyuruh orang lain bertauhid, sedang engkau bersyirik. Engkau menyuruh supaya ikhlas, padahal engkau sendiri munafik. Engkau menyuruhnya supaya meninggalkan perbuatan maksiat, lalu engkau membuatnya pula. Telah terangkat sifat malu itu dari pandanganmu. Sebab jika engkau masih punya iman, nescaya engkau akan malu. Lihat apa kata Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian dari iman. Memang engkau ini sudah tiada beriman lagi, tiada yakin lagi, tiada amanat lagi. Engkau telah mengkhianati ilmu, lalu lenyaplah amanatmu, sehingga engkau tercatat di sisi Allah sebagai pengkhianat. Engkau tidak tahu penawarnya bagimu selain engkau mesti bertaubat. Lalu engkau tetap atas taubatmu itu. Siapa yang benar imannya kepada Allah Ta'ala dan percaya kepada takdirnya, dia akan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah Ta'ala. Dan dia tiada akan mengambil syirik buat dia. Jangan suka mensyirikkan Tuhan dengan manusia, dan dengan sebab musabab hidup dengan manusia, sehingga engkau terikat dengan mereka sampai tidak dapat memberikan pandangan kepada Tuhan. Jika ini dapat dilakukan dengan benar, nanti Allah akan menyelamatkanmu daripada berbagai-bagai bahaya dalam segala hal ehwalmu. Lalu engkau akan berpindah dari iman kepada yakin. Dan sesudah itu akan mendatangimu pangkat kewalian, tingkatan abdal, kemudian kegaiban, kemudian tidak mustahil engkau akan diangkat hingga ke tingkat kutubiyah, yakni menjadi kutub, di mana Allah Ta'ala akan membanggakanmu dengan sekalian makhluknya, termasuk jin manusia, malaikat dan roh-rohnya. Dia boleh mengkedepankanmu atau mendekatkanmu, menjadikanmu walinya kepada sekalian makhluknya. Dimilikkanmu apa yang engkau mahu, diberimu kuasa, dicintaimu serta dijadikan semua makhluk mencintaimu. Semua hal ini pokoknya dan permulaannya dengan iman kepada Tuhan Azza wa Jalla dan para rasulnya serta mempercayai mereka. Pokok perkara ini ialah mula-mulanya Islam, kemudian iman, kemudian beramal dengan kitab Allah dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhlas dan segala amalan
dengan menyatukan hati ketika telah sempurna iman. Seorang mukmin itu harus fana di sisi Allah dan di samping amalannya, dan juga dari segala yang selain Allah Azza wa Jalla. Dia lalu beramal sedang dirinya tersingkir dari amalan itu, selama dia terus berjihad terhadap dirinya dan sekalian manusia kerana berada di sisi Allah Ta'ala, hingga dia akan menunjukinya ke jalan Tuhannya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan mereka yang berjihad kerana kami, nescaya kami akan menunjuki mereka akan jalan kami. Hendaklah kamu berzuhud pada semua perkara, dan kamu pun sudah rela dengan pentadbiran Allah Ta'ala yang telah membolak-balikkan takdirnya sesuai dengan iradatnya. Dan bila orang-orang telah bersetuju dengan tindakannya, nescaya dia akan memindahkan mereka pada kuasa kudratnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, antara tuntutan ilmu ialah kita beramal dengan apa yang kita tahu. Kerana itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamu fa'idha alimtum fa'amalu. Belajarlah sampai tahu. Bila kamu tahu, maka hendaklah kamu beramal. Dan perkara yang paling ditakuti nanti akhirat kelak, bila Allah Ta'ala akan tanya tentang ilmu yang kita pelajari, apakah kita amal ataupun tidak. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, yang paling aku takuti pada hari kiamat kelak, waktu Allah memanggilku, Ya Uwaimir, dipanggilan kepada Abu Darda, Ya Aba Uwaimir, aku akan berkata labbaika wa sa'daik, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku bahagia dengan panggilanmu. Apakah yang kamu lakukan dengan apa yang kamu tahu? Ma'amilta fi ma'alimta, apakah kamu buat apa yang kamu tahu? Kata Abu Darda, soalan ini paling aku takut. Kerana binasa dan rosaknya manusia dengan meninggalkan amalan. Sebagaimana kita pernah baca hadis, Inna bani Israel lamma halaku qassu. Adalah Bani Israel itu binasa kerana mereka tinggalkan amalan. Dilaknat oleh Allah, mereka tinggalkan amalan. Kalau kita baca Quran, kita sentiasa berlindung kepada Allah sesudah kita berkata, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kita kata, Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Siapakah orang yang diberi nikmat atas mereka? Itu jalan orang yang bila mana ada ilmu, dia beramal. Di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang soleh. Bukannya jalan orang yang engkau murkai, tidak juga jalan orang sesat. Siapa yang dimurkai? Ya Yahudi. Siapa sesat? Kristian. Kenapa mereka sesat? Mereka meninggalkan ilmu. Adapun Yahudi, mereka dimurkai bukan sekadar mereka meninggalkan beramal dengan ilmu, bahkan mereka ubah ilmu. Adapun Kristian, mereka juga meninggalkan amal mereka terhadap ilmu mereka, lalu mereka lupa dan mereka tersesat. Wa imma kita sesudah berilmu, bila mana kita tidak beramal, kita lupa. Lalu kita buat lain daripada sepatutnya, maka kita sesat. Sebagaimana kalau kita lupa jalan, maka kita sesat. Kita tahu tempat kita di sini, tiba-tiba lama tak pergi, lupa. Apa jadi? Sesat. Kita pun meraba-raba, mana tempat yang pernah saya pergi dulu. Sebab dah lama sangat tak pergi, 5 tahun, 6 tahun. Kalaulah satu jalan yang lama kita tak lalu, kita boleh sesat. Ilmu lebih cepat pada itu, kita akan lupa. Tuan-tuan tak pergi satu tempat lama, tuan-tuan mungkin lupa. Dan possibility ataupun kemungkinan lupa tu memang tinggi. Dan bila kita tak beramal dengan ilmu, lagi kita cepat lupa berbanding kita tak pergi ke suatu tempat. Ada pun orang Yahudi, bila datang ilmu pada mereka, mereka tak beramal.
Lalu mereka juga membiarkan tempoh yang panjang. Tapi mereka lebih jahat pada Kristian bila mereka ubah. Mereka tak jumpa rumah mereka, tak lama tinggal rumah, lalu mereka kata rumah orang lain rumah mereka. Kerana itu mereka dilaknat. Ya, mereka dah lama tinggalkan Taurat kerana tidak beramal. Lepas tu mereka buat kitab baru, Talmud, menggantikan Taurat. Yang saya katakan, kalau kita tak jumpa rumah kita, kita sesat. Masih okey lah. Tapi ni tak jumpa rumah dia, dia pun kata rumah orang lain rumah dia. Kalau seorang tu dia lupa mana satu anak dia lama tinggal, maka dia tak tahu anak dia, maka dia tak peroleh anak dia. Dengan orang yang dia lupa anak dia mana satu, kemudian dia ambil anak orang jadi anak dia. Ni belum cerita orang lupa bini, lama tinggal bini, tak ingat mana satu bini aku. Maka dia ambil sikap, tak apa, lupa. Tak berani dia nak ambil bini orang sebab itu lupa. Dengan orang lupa bini dia, dia pun ambil bini orang, kata bini dia. Maka dia pun bertengkar dengan orang. Itu Yahudi. Dia mengubahnya. Apapun ia bermula daripada kesilapan, tidak beramal. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan, golongan yang dilaknat ini, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Dek mereka meninggalkan amalan itu lama sangat. Lalu hati makin lama menjadi keras, lalu mereka sesat. Sebab itu Allah sentiasa suruh kita bersegera beramal. Sehingga Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum sampai waktu dan masa bagi orang beriman supaya hati mereka khusyuk kepada Allah dan menerima kebenaran? Jangan jadi seperti ahli kitab. Ya, bila turun kebenaran mereka tempoh dan tangguhkan sehingga hati mereka jadi keras. Sebab itu penyakit utama yang menjadikan ilmu tidak diamalkan, sebab kita suka tangguh ilmu kita. At-taswif. Bila Syekh Abdul Qadir mencela, hei orang ada ilmu, yang sehingga kamu mendakwa kamu alim. Orang dakwa alim ni ada dua jenis. Yang pertama yang kata saya alim lah. Yang kedua dengan berkata saya dah lama belajar, 20 tahun saya belajar. Ini juga dakwah alim sebenarnya. Sebab dia kata dia lama belajar. Saya dah ikut ustaz tu 20 tahun, 15 tahun, sekian. Berarti awak lebih tahu pada orang lain. Dengan orang yang berkata direct, dengan bahasa yang jelas, saya alim. Yang satu lagi dengan bahasa simbolik, saya dah belajar 20 tahun. 30 tahun. Dua-dua ini memberi maksud saya tahu lebih pada orang lain. Maka soalannya, sejauh mana kita beramal lebih pada orang lain. Sebagaimana kita suka kita lebih tahu pada orang lain, dan kita juga patut lebih suka kita beramal lebih pada orang lain. Sebab ilmu sahaja dengan dakwaan tidak beramal, maka dia sia-sia. Sebab itu kata Hasan Basri, dulu aku jumpa satu kelompok, bila disuruh dia pertama buat, bila dilarang dia yang pertama jauh. Tiba-tiba aku berada pada kelompok, bila suruh tak buat, dia tak buat, dia yang suruh. Bila larang dia yang buat. Maka ini kecelakaan. Jadi bila kita lihat dalam firman Allah, lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang yang beriman, kenapa kamu kata apa yang kamu tak buat? Kenapa kamu tahu lalu kamu tidak amalkan? Kabura maqtan 'indallah, besar kebencian di sisi Allah. Orang yang sesudah ada ilmu, maka dia tak buat. Sesudah disuruh orang, maka dia tak buat. Sesudah dilarang orang, dia paling cepat lakukannya. Oleh sebab itu kita katakan punca pertama bermula daripada taswif, tangguh. Sebab itu menjadi kebiasaan para alim ulama, para salafus soleh, bila mereka tahu satu ilmu, mereka cepat-cepat amalkan. Terus amalkan. Mereka anggap itu zakat pada ilmu. Zakatkan ilmu tadi. Kalau mereka baca hadis, mereka dengar hadis, mereka terus menyampaikan dan terus beramal dengannya. Supaya mereka cepat-cepat termasuk dalam golongan yang beramal dengannya. Ada ulama baca hadis tentang berbekam, mereka terus berbekam. Bukan kerana berbekam, kerana hadis tentang berbekam. Untuk mereka ingat. Bila mereka membaca hadis tentang muamalat, jual beli, terus mereka melakukannya. Oleh sebab itulah kita lihat alam yang harmoni dengan ilmu ialah yang sibuk dengan beramal, bukan sibuk merakam ilmu,
mencatat ilmu. Kalau kita lihat zaman sahabat, kenapa mereka tak catat ilmu? Kenapa mereka tak buat kitab banyak-banyak? Sahabat tak karang kitab. Karang kitab ni yang lately ini ataupun pada zaman selepas itu. Kenapa para sahabat tak karang kitab? Tak ada kertas zaman tu? Ada. Quran dicatat. Hadis juga dicatat. Tak pandai menulis? Pandai. Dengan datang Islam, Islam menekankan ilmu tentang penulisan. Sehingga dalam perang Badar, buat kali pertama dalam sejarah, tawanan boleh bebas bila mengajar orang Islam pandai membaca dan menulis. Artinya bagaimana dimanfaatkan tawanan, ilmu mereka. Yang kebanyakan negara bila ditawan, tak manfaatkan apa-apa tawanan. Bahkan mereka membunuh. Islam manfaatkan. Kamu ajar anak orang Islam sampai pandai, bila pandai baru boleh merdeka. Itu dalam peperangan Badar. Berarti Islam tekankan ilmu. Tapi kenapa para sahabat mereka tak karang kitab? Apakah mereka tidak ahli? Suatu kebodohan yang nyata bila orang menganggap yang karang kitab banyak lebih ahli pada sahabat. Hasyadillah, sahabat orang paling ahli. Mereka paling dekat dengan sumber ilmu. Wahyu yang diturunkan pada zaman mereka. Rasulullah yang hidup bersama mereka. Paling berilmu. Kerana apa? Kerana mereka lebih sibuk beramal berbanding mencatat. Sibuk beramal berbanding mencatat. Sehingga ilmu itu ialah mereka. Bukan satu benda berasingan. Ilmu itu mereka. Mereka itulah ilmu. Mereka lah Quran yang sedang berjalan. Kita ilmu lain. Amalnya lain, kitanya lain. Semua terpisah-pisah. Terjuzuk-juzuk. Sehingga kita boleh berjalan dalam keadaan jahil. Kenapa? Ilmu tinggal kat rumah. Ilmu tinggal kat buku. Ilmu saya tinggal pada tempat dia. Sebab saya akan ada ilmu waktu saya kat masjid je. Lepas masjid tak ada ilmu lah. Ilmu kita bertempat, bermusim. Atau ilmu kita cuma tercatat pada catatan. Dia tidak dizahir pada amalan. Mereka terzahir pada amalan. Tetapi bukan bermaksud habis yang kita tu tak beramal dengan ilmu. Bukan begitu maksudnya. Ini bila kita sebut tentang maksud muhasabah, kita mesti faham poin muhasabah. Bukan pergi ke arah lain. Bukan untuk kita buah sangka hal lain. Sebab namanya muhasabah. Muhasabah tengok kekurangan di sini. Kita tak kata yang kita tak beramal di karang. Jadi saya mulai nisab, saya pun tak nak karang kitab. Rupanya saya boleh jadi ilmu yang berjalan. Bukan maksud itu. Kita tekan tentang para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kenapa mereka tidak cenderung ke arah itu? Hatta pada zaman tabi'in juga tidak punya kecenderungan yang sama. Ilmu mula dicatat pada zaman tabi'in. Mula dicatat dengan begitu agresif. Sehingga zaman kerajaan Umayyah dan Abbasiyah. Sehingga adanya Darul Hikmah yang ditubuhkan oleh Harun al-Rashid. Sehingga wujud sebagai Diwanul Terjemah, Jabatan Penterjemahan yang diketuai oleh Ishaq bin Hunain dengan arahan Khalifah waktu itu Harun al-Rashid, sehingga berlaku penterjemahan kitab-kitab falsafah oleh Imam Al-Kindi, oleh Al-Farabi, oleh Ibn Rushd, oleh pakar-pakar ilmu falsafah dan Islam, sehingga ia diperbetulkan dengan falsafah yang betul oleh Imam Al-Ghazali dan seterusnya. Ya, perkembangan ilmu hebat. Cuma mereka tetap ada satu akhlak yang mulia. Ilmu itu bukan disimpan, diamalkan. Kerana itu kita perlu nilai balik ilmu yang kita ada, sejauh mana kita beramal. Dan kita patut malu bila mendakwa alim tapi kita tidak beramal dengan ilmu. Kita patut malu bila mana kita rasa kita berkata saya dah belajar lama tapi kita tidak beramal dengan ilmu tersebut. Maka wajib kita bertaubat atas pengkhianatan ilmu. Khianat ilmu bagaimana? Tak beramal dengan itu khianat. Kita khianat dengan ilmu yang Allah berikan pada kita. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, penawarnya mesti taubat. Taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kembali membetulkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menyerahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Baik, kita dah sebut tadi sebab kenapa ilmu tak beramal. Yang pertama sebab kita suka tangguh. Yang kedua kata ulama, sebab kita menuntut ilmu hanya untuk berbangga. Lil mubahah.
Kalau orang tu menuntut ilmu untuk berbangga, ya, dia jauh daripada amalan. Dan yang ketiga, kata ulama, sebab kita menuntut ilmu untuk mendapat bahagian keuntungan duniawi. Ya, kita belajar sebab apa? Nak gaji besar, kita nak penjawatan, kita nak sekian-sekian. Maka kita tak ada kekuatan untuk beramal. Sebab ilmu tu dia ada roh. Rohnya ialah bila kita belajar kerana Allah. Itu roh dia. Tapi bila belajar tu bukan kerana Allah, dia tak ada roh. Kita cuma dapat ilmu yang sudah mati. Dek kerana kita belajar untuk nailul a'rad, nak dapat benda. Saya mengaji, saya belajar nak dapat jawatan. Dan memang kita diajar begitu, belajar untuk dapat jawatan. Belajar untuk pegang pangkat ni, jabatan ini. Ini bahaya. Kita bukan belajar kerana melihat jabatan itu atau jawatan itu yang pertama. Ya, memang dengan berilmu kita ditawarkan jawatan, tapi bukan itu matlamat. Tapi kita dah selalu cakap dengan anak kita, belajar elok-elok, nanti dapat jabatan tinggi, jawatan tinggi, nanti gaji besar. Sebab itu anak kita tidak kuat beramal dengan ini. Dan kita juga. Sebab kita, ya, belajar tanpa amal itu satu kesalahan dan khianat. Tapi kita nak tahu kenapa kita tak ada kekuatan tu untuk beramal. Padahal kalau seorang yang dah tahu, senanglah dia beramal. Maka kenapa? Maka sebab ini yang dihuraikan oleh ulama. Sebab pertama saya katakan tadi, suka tangguh-menangguh. Sampai kita lupa dah benda. Sebagainya saya tamsirkan pada kisah Yahudi dan juga Kristian. Tengok sejarah mereka tulis kitab Taurat bila? Kitab Injil bila mereka tulis? Beratus tahun sesudah itu. Lihat lamanya mereka tinggalkan. Ini kalau kitab Taurat hanya dicatatkan selepas 500 tahun. Nabi Musa wafat. Baru dicatat dengan tersusun. Bayangkan 500 tahun tu apa dah jadi. Manakala kitab Injil lebih daripada 200 tahun. Selepas Nabi Isa AS diangkat oleh Allah. Dan dijaga ilmunya oleh Hawariyun. Dan Hawariyun mula berpecah. Mengambil tempat masing-masing dalam dakwah mereka. Maka sebahagian dicatat ilmunya oleh pengikutnya. Dan kemudian ilmu itu hilang, tidak dikompilkan, tidak disatukan. Maka datang seorang Yahudi yang masuk Kristian. Orang Yahudi yang masuk Kristian, lalu dia kembali menulis kitab Injil itu. Tapi dia Yahudi yang masuk Kristian. Dengan kata lain, baik Bible ataupun kita sebut Injil dan Taurat telah ditulis oleh Yahudi. Cuma yang Injil ini dia tulis Yahudi yang masuk Kristian, tapi dia Yahudi. Manakala ini Yahudi. Tapi lihat Al-Quran bila mula ditulis? Waktu Rasulullah masih hidup. Dan dihafaz. Dan bila dikompilkan semua yang ditulis, kerana wahyu masih turun, dia tak boleh compile lagi. Tapi bila tamat penenang wahyu dan dengan kewafatan baginda SAW selepas itu, dengan turunnya Jibril 2 kali bulan Ramadan untuk khatamkan Al-Quran bersama Nabi SAW, dan menyuruh Rasulullah berkata, wahai Muhammad, letak surah ini di sini, letak di sini, letak di sini. Penyusunan Al-Quran disebut sebagai taufiqi. Taufiqi maksudnya bukan Rasulullah yang susunnya dengan perintah Allah. Surah ni mesti kat sini. Ayat ni walau diturun awal, dia kena susun kat sini. Ayat ni kalaupun turun lambat, dia kena letak di awal ni dengan perintah Allah. Dan Jibril AS menyuruh Rasulullah buat demikian. Sebab itu penyusunan Al-Quran disebut taufiqi. Taufiqi maknanya dengan wahyu. Bukan surah An-Nas sahaja duduk belakang. Ditetapkan begitu. Dan setiap susunan ayatnya. Walau sebagian ayat turun dulu, yang ini turun lambat, yang turun dulu letak pada kemudian ayat. Dan begitu seterusnya. Umpamanya, yang pertama turun ialah surah Iqra atau suratul Alaq. Tapi dia berada di mana? Juzuk yang ke-30. Kenapa dia tak berada pada awal sekali? Kenapa yang awal tu ialah Fatihah, kemudian Al-Baqarah? Kemudian sedangkan Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Suratul Alaq diturunkan di Mekah. Sebab ini susunan Allah Ta'ala. Kerana setiap ayat turun berdasarkan kejadian untuk mudahkan faham.
Kemudian Al-Quran itu disusun dengan apa yang Allah perintahkan sebagai satu mukjizat untuk mereka manusia kembali melihatnya sebagai satu package yang sempurna. Package yang sempurna. Jadi Al-Quran ditulis semenjak zaman Rasulullah. Maka mustahil dia berubah berbanding Injil dan Taurat. Isunya yang kita sebut tadi, bila seorang menangguhkan amalan, sebagaimana yang berlaku pada Kristian dan Yahudi, demikian berlaku pada kita. Ya, pertama ilmu Islam terpelihara sampai hari kiamat. Tapi kita ni tak terpelihara. Quran terpelihara. Hadis terpelihara. Kita tak terpelihara. Bila mana satu ilmu yang kita tahu lalu kita lupakan. Dek lama kita biarkan tanpa beramal. Maka ini taswif. Dan yang kedua yang saya sebut tadi ialah kerana kita belajar untuk berbangga. Dan yang ketiga kerana kita nak dunia. Dan yang keempat kata ulama kerana kita nak kemasyhuran. Lisaiti wa dzikr. Ini zaman Facebook, zaman IG, zaman tweet, zaman TikTok. Zaman di mana kita expose diri kita untuk dikenali dan untuk di-like oleh semua orang. Maka ingat, kalau kita glamour tanpa kita nak, tanpa kita cari, tanpa kita cuba exposekan diri kita dengan tujuan itu, maka itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah bila memang niat kita dengan ilmu tadi kita nak glamour dan disebut, maka itu punca ilmu itu kita tak ada kekuatan beramal. Ilmu ni tuan-tuan dia pandai mengajuk. Kita jangan silap teknik dengan ilmu. Akhirnya dia mengajuk sehingga dia tak boleh, tak mampu memberi kita satu momentum untuk beramal. Padahal tahu banyak. Tahu tentang kelebihan qiyamul lail tapi tak rapat subuh juga bangun. Tahu kelebihan baca Quran. Allah, seminggu sekali payah nak baca. Tahu tuan-tuan kelebihan majlis-majlis ilmu. Tapi payahnya nak duduk. Tahu banyak kelebihan sebab kita orang yang berilmu. Tapi waktu melakukannya kita tak ada mood. Yang saya sebut ilmu tanpa roh. Dia apa? Kerana tujuan belajar, tujuan ambil ilmu, tujuan berilmu untuk jadi popular. As-saiti wa dzikr. Biar pengikutnya banyak. Biar orang banyak komen tentang apa yang dicakap. Biar. Dia lupa untuk beramal. Kata bukan kita maksud, oh, ni orang glamour itu, bukan maksud itu. Erti kita sebut tentang sebab. Yang menjadikan seorang tak nak beramal. Tapi kalau dia ni beramal dan Allah beri dia pengikut yang ramai, maka itu kurnia Allah pada dia. Sebagai ujian. Tapi kesibukannya tetap beramal berbanding melihat popularitinya. Dia sibuk beramal. Sebab itu dia ceritakan Fudail bin Iyad. Satu hari Khalifah Harun al-Rashid pada waktu malam dia rasa resah. Dia kata pada menterinya, bawa aku kepada ulama supaya aku dapat ditegur. Supaya aku dapat ditegur. Maka dibawa jumpa satu persatu ulama. Akhirnya sampai kepada giliran Fudail bin Iyad. Waktu mereka berada di rumah Fudail sedang solat. Dan Fudail tidak memandang Khalifah, dia tetap kekalkan solat. Dia tahu Khalifah berhentilah kejap. Nak ada apa tuanku? Tak ada, solat. Sekian lama Harun Rashid tunggu. Dah sudah lama dan dia dah habis solat, dia padamkan lampu. Dan dia pegang tangan Harun Rashid. Tangan yang lembut, dia kata. Betapa banyak tangan yang lembut tidak terselamat daripada azab api neraka. Maka terus Harun Rashid menangis. Dan terus Fudail itu menasihatinya. Sampailah hampir Harun Rashid rasa nak mati dengan nasihat. Lalu kata Harun Rashid, kalau kamu lain kali nak bawa aku untuk bertemu seorang beri nasihat, carilah orang macam ni. Orang macam ni yang mampu beri aku kesedaran. Tapi macam mana Fudail? Itu orang yang sibuk beramal sampai dia tak peduli kehadiran Khalifah. Imam Malik, waktu dia mengajar, anak Khalifah datang duduk. Dia tidak akan menghentikan kuliah dia. Jauh sekali nak sebut nama anak Khalifah tadi. Tadi dulu Khalifah ni besar sungguh. Kita kalau hari ni raja pun dah besar. Dulu lagi besar. Power, kuasa, negara, wilayah, anak-anak mereka. Tapi Harun Rashid kalau dia mengajar, dia tak peduli siapa. Imam Malik kalau dia mengajar, dia tak peduli siapa pun.
Kamu ni raja ke maharaja ke? Duduk. Tiba-tiba bila ada seorang khalifah mengunjungi majlis ilmu Imam Malik, lalu dia bercakap kuat sikit, tanya soalan. Lalu kata Imam Malik, rendahkan suaramu. Kan di sebelah kamu ini ialah makam Rasulullah. Dan Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa. Orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, orang itulah ada takwa. Dan beliau baca, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Lalu dia pun syarat kubur, jangan angkat suara kamu meninggi suara Nabi. Mana hormat ni kita di sisi makam Rasulullah. Soalan tu slow sikit, yang kuat. Jangan mentang kamu khalifah gegak gempita soalannya. Malik suruh rendahkan suara. Sebab adab orang bertanya pada guru ialah merendahkan suara. Dia tak boleh tanya macam polis tanya penjenayah. Tanya ni tanya beradab. Maka lihat bagaimana orang-orang yang saya katakan dia sibuk dengan beramal, dia tak takut sesiapa. Tapi orang yang nak, kerana nak tujuan lain, dia tak mampu beramal. Jadi orang yang tujuannya nak glamour, dia saiki wa dzikr, dia tak boleh beramal. Dia gagal. Dan kata ulama lagi antara sebab yang kelima, ialah sebab dulu-dulu dia belajar bukan untuk ibadat. At-tafaqquh li ghairi ibadah. Kita belajar ni, kenapa tuan-tuan belajar tasawuf dan sebagainya? Untuk saya beribadat. Saya nak baiki ibadat. Saya nak sempurnakan ibadat. Saya nak ada satu motivasi untuk ibadat. Saya nak ada satu motivasi untuk khusyuk. Maka kerana itu saya belajar. Sebab tugas paling utama manusia di dunia ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadaku. Tentang kerja kita paling sibuk sekali ibadat. Kerja-kerja lain itu cuma sambilan. Kita nanti masuk syurga kerana ibadat tu. Kerana ibadat itu. Bukan kita masuk syurga sebab kita bermain-main di dunia, sebab kita berhibur-hibur di dunia. Bukan. Kerana ibadat. Kita masuk syurga bukan sebab duit kita banyak. Bukan kerana duit tadi kita gunakan untuk ibadat. Semua benda yang kita gunakan itu untuk ibadat, itulah sebab kita masuk syurga. Jadi tujuan belajar bila untuk ibadat. Dan yang keenam kata ulama, sebab apa bila seorang belajar dipayahnya nak beramal? Sebab dia lebih sibuk menjaga hurufnya berbanding menjaga sempadan ilmu itu sendiri. Macam orang mengaji tajwid, dia jaga makhraj dia bukan main. Dia betulkan kita. Ni, sini, tunjuk. Baguslah, kita tak kata tak bagus. Kita nak mengaji ni mulut uduh pun tak apa. Maksudnya mulut kena erok sikit untuk betulkan makhraj. Bengkok sikit dan sebagainya. Tapi malang, huruf itu dibetulkan sungguh-sungguh, tapi amalan dengan apa yang mereka baca itu tidak dipedulikan. Maksudnya, penekanan mereka pada perkara yang bukan keutamaan. Ada yang tekan tentang taranum. Oh, kalau buat taranum juara dia. Pecah suara ni taranum. Tapi dia cuba tak nak faham Quran. Dia cuba tak nak faham ni. Kita belajar tajwid. Oh, no mati. Kita belajar sampai hampir mati kita. No mati. No mati, mim mati, hukum mat, hukum tarkib, tafkhim. Hukum yang berkait dengan hams, yang berkait dengan kita katakan bunyi ra' macam mana. Semua benda ni kita mengaji dalam bab tajwid. Masya Allah, masyi kita. Orang Arab kata masyi. Masyi ni maksudnya kita kuasai. Masyi. Ini masyi, yang ni masyi. Tapi malang kita duk tekan yang tu, yang dalam benda utama tu kita tak tekan. Sebab tu kita tak mampu beramal. Betul orang yang belajar taranum, bagus. Kagum kita semua lagu dia pandai. Daripada lagu yang mula-mula sekali sampai ke muncak, dia tahu belakang ni. Kata sobat dia tahu, jiharkah dia tahu, nahwan dia tahu, ijaz dia tahu. Semua dia tahu. Starting macam mana, jawab syarak, bla bla bla. Pandai. Suara dia sedap. Alhamdulillah. Tapi bila Al-Quran itu cuma ditekankan lagunya, bukan tadaburnya, dia tak ada kekuatan untuk beramal.
Sebab kita silap tekan. Bila kita silap tekan, silap fokus, kita tak mampu beramal. Kita tengok kereta tadi. Lalu kita tekankan design dia. Design cantik lah. Kita lupa performance dia. Kita nak performance dia. Biar dia boleh bawa kita ke tempat yang kita nak pergi. Tapi cerita ni bagus, lawa. Itu namanya kereta hiasan. Kereta hiasan ni bergerak je untuk bergerak. Even dia tak boleh gerak, dia kena letak atas lori sebab dia nama kereta hiasan. Atau kereta antik, dia nak tunjuk, nak display, tapi tak boleh naik. Memang harga dia juta, tapi tak boleh naik. Dia untuk display. Sedangkan tujuan kereta untuk kita naik sampai satu ke destinasi. Dia orang ni bila belajar Quran, ini contoh Quran. Hadis pun sama. Quran untuk gantung kat dinding, tulis khat. Amalan tak? Sebab itu mereka tak mampu beramal. Oh, kalau tulis khat, juara dunia khat. Lawa. Tanpa masjid, tanpa surau. Tanpa kat rumah. Lawa. Tapi dia ada tak keinginan beramal? Tak ada. Dia tulis ayat ni, hafizu ala salawat was salatil wusta. Cantik. Pergi semayang tak ada. Maksud ayat itu, jagalah solat. Tapi dia cuma melihat keindahan khat. Bukan dari suruhan di dalamnya. Dia cuma melihat keindahan bunyi yang dibacakan kepadanya. Bukan pada makna yang perlu ditadaburinya. Silap fokus. Bila seorang tu silap fokus pada satu perkara, maka dia tak boleh beramal. Dia tak mampu beramal. Biar kita jelas fokus kita. Kalau Quran fokusnya kat mana? Tajwid hiasan. Taranum hiasan. Tadabbur itulah dia punya trust dia. Trust dia. Maka kita mampu beramal dengan Quran. Hadis Nabi. Kita cerita sanad, matan, segala ilmu jarh tadi. Itu hiasan. Asalnya hadis itu sendiri. Untuk kita beramal. Kadang jadi ahli hadis tapi dia pun tak beramal. Di riwayat ini tahu dhaif, sahih, semua dia tahu. Tapi bila giliran nak amal tak ada. Dia kekal macam tu. Jadi gagal kita beramal sebab sebagaimana kata ulama, hifdzu hurufihi wa tadyi'u hududihi. Jaga hurufnya tetapi dicuaikan sempadannya. Maksudnya huruf Quran dijaga, perintah dalam Quran tak dijaga. Jadi ini antara enam sebab kenapa seorang tadi tidak mampu beramal. Jadi kita pun cek balik tuan-tuan sekalian. Ya, saya kenapa tak boleh beramal ni? Lihatlah kepada tujuan kita belajar. Walau setengah ulama kata lagi sebab seorang tak mampu beramal kerana dia mengambil ilmu tanpa adab. Itu juga mungkin sebabnya. Dan kita boleh jadikan dia yang ketujuh daripada sebab-sebab. Saya bukan sebut enam ni je. Banyak. Tapi kita sebut apa yang biasa berlaku dalam kehidupan kita seharian. Seorang bila dia ambil ilmu tanpa adab, dia juga tidak kuat untuk beramal. Sebab bila kita tahu ilmu ni kena amal. Lah Ustaz, saya memang nak beramal. Kenapa saya tak mampu untuk beramal? Memanglah kita, tuan-tuan, kita masak untuk makan. Tapi bila kita masak tiba-tiba tak boleh makan, ini ada silap ni. Masak dah cantik, daging potong cantik, dia punya sayur pun cantik. Kita masak paprik ni. Cantik. Tapi nak makan tak boleh. Kenapa? Nak makan tak boleh. Padahal kita sendiri yang masak. Bukan kata orang lain kita. Kita rasa macam letak garam dah okey. Letak gula pun dah okey. Silap kat mana? Sehingga kita ni rasa makan tak sedap. Rupanya ayam ni berbau ni. Kita tak perasan ayam ni berbau. Kita tak boleh makan. Atau mungkin kita masuk benda yang menjadikan kita keracunan. Atau kita lupa halau lalat yang sedang hinggap sekejap. Lalu berak dalamnya. Tai lalat. Berak. Keracunan kita. Saya rasa macam dah sedap. Kenapa pula tak boleh beri tenaga? Tiba-tiba keracunan masuk kuat 3 hari. Kita mesti cari sebabnya kat mana. Sebahagian tu dah okey. Tapi ada sikit sebanyak. Yang mungkin saya katakan daripada niat awal kita belajar tu salah. Atau sebab kita ambil ilmu ni tanpa adab. Lalu kita tak kuat beramal. Maka ambillah ilmu dengan adab. Dan semuanya itu kata ulama, kuncinya ialah doa kita pada Allah. Semua ni yang kita sebut punca kenapa kita tak beramal, doa kita pada Allah. Sebab itu kita doa, Allahumma inni as'aluka fa'alal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon padamu untuk aku boleh buat baik, untuk aku tinggalkan kemungkaran. Doa.
Doa itu akan memperbaiki semua kesilapan kita. Kalau niat kita tak betul, Allah betulkan niat. Ini disebut oleh para ulama. Kami memang belajar niat kami lain, tapi Allah betulkan niat kami akhirnya. Kesudahannya. Macam anak-anak kita, dia niat puasa nak makan banyak. Last sekali Allah betulkan niatnya kerana Allah. Anak-anak kita puasa sebab nak dapat duit raya. Lama dia berpuasa, akhirnya Allah betulkan niat dia kerana Allah. Bukan dia puasa, dia pula bagi duit kat kita. Artinya berbalik daripada asal tujuan dia dulu. Dulu kita masa kecil kita didik dia puasa, bagi duit. Sekarang bila dia dewasa dan matang, dia puasa, dia pula bagi duit kat kita. Artinya duit dia tak ada kaitan dengan puasa dia secara direct. Sebab dia sudah faham apa itu puasa. Dan dia bagi duit kerana menghargai ilmu yang kita ajar pada dia. Dulu kita yang buat macam tu. Hari ni dia buat lebih baik pada kita. Baik, jadi kita tengok sebab. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, kalau kita benar-benar beramal dengan ilmu kita, benar-benar beramal, dan benar-benar benar pergantungan kita pada Allah, dan kita menolak bergantung pada manusia dan sebab-sebab yang manusia biasa bergantung. Pertama, kita tak nak bergantung orang, dan sebab-sebab kebiasaan yang orang guna untuk mereka dapat sesuatu. Saya tak nak guna sebab. Kita tahu pergantungan kita pada Allah je. Ada orang dia berjaya, kita tengok dia berjaya, tapi sebab dia guna khurafaknya sekian-sekian, atau dia dengan berbaik dengan orang jahat untuk dia jadi kaya, atau dengan rasuah, dengan sogokan, atau dengan cara, ya kita tahu cara tu sebab musabab yang salah, atau sebabnya betul tapi dia salah melihat sebab. Oh, sebab dia kerja kuat, lalu kata saya berjaya kerana kerja kuat. Kita kata bukan dengan izin Allah. Tak, kerja kuat. Kita pun tak akan buat macam ni. Kita tak akan ikut cara dia dan sebab yang digunakan. Sebab kita tahu semua ini datang dari Allah. Sebab itu disebut dalam hadis, siapa yang buat baik kemudian dipuji dirinya, maka batallah pahala dia. Dia kena puji Allah. Kita kalau buat baik, Allah yang ilhamkan, puji Allah. Tapi kalau kita buat baik, lalu kita puji diri kita, sebenarnya saya bagus, sebab tu saya boleh buat, Allah batalkan pahala. Tak ada pahala kita. Ingat yang kita boleh buat baik selama ni, hari ni dan berikutnya, kerana Allah bagi kita ilham. Allah bagi ilham kita bersyukur, Allah bagi ilham kita beramal, Allah bagi ilham kita untuk melakukan kebaikan. Jangan kata tak, memang saya yang buat, saya tentukan itu ini. Saya ni Ustaz, kalau nak jadi baik, saya buat baik. Kalau saya jahat, saya boleh jahat. Dan cakap macam tu. Patut kamu bersyukur kerana Allah beri kamu baik. Dan kamu bersyukur Allah selamatkan kamu daripada perkara jahat. Tapi kalau kita rasa kita yang boleh, saya gini, saya sekejap Ustaz, kalau saya buat jahat pun, saya akan taubat. Kata kita, akhirnya bila buat jahat, mati dan buat jahat. Dah tak sempat taubat. Ingat, taubat itu anugerah Allah. Sebab itu kita takut bila buat dosa, takut Allah tak anugerahi lagi kita taubat. Kita bimbang atau kita tak punya kesempatan untuk taubat. Apa Ustaz, saya nak taubat. Saya sekarang umur 30, 50 taubat. Saya pun tahu saya buat ni salah, tapi biar dululah. Akhir mati dia sebelum sempat 50. Kata Syekh, bila seorang dah benar iman dia pada Allah, dia beramal, sebab maksud iman itu ialah amal dengan ilmu dia. Kerana itu waktu kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, bila Allah sebut je orang beriman, Allah sebut amal. Ya ayyuhalladzina amanu, ada amalannya. Ada amalan. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Kan iman itu ialah amal. Kalau seorang itu dia kata dia ada iman tapi tak beramal, dia cuma namanya Islam. Dia belum nama iman. Datang Badui, jumpa Nabi SAW. Qalatil a'rabu amanna, kullam tu'minu, walakin kulu aslamna, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Lalu datanglah orang Badui kepadamu, wahai Muhammad, lalu berkata, kami telah beriman. Wahai Muhammad, katakan pada mereka, kamu belum beriman. Mayang pun tak lagi. Ngaji pun tak lagi. Kamu cuma Islam. Iman belum masuk. Yang ni kamu belum beramal pun. Pak Badui ni masuk Islam, tapi dia tak fikir nak beramal lagi. Tapi dia dah ngaku dia mukmin. Belum. Mukmin itu sesudah dia Islam, maka baru dia mukmin. Dengan beramal dengan apa yang Allah perintahkan, maka datanglah iman. Kerana maksud iman itu ialah amalan. Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Wa fi riwayatin bid'un wa sab'una syu'bah.
iman itu 70 cabang, 60 cabang. Maka semua cabang iman itulah amalan-amalan. Sehingga kata Rasulullah SAW, membuang duri-duri itu juga daripada makna iman. Buang duri-duri tengah jalan, iman. Yang ini amalan. Malu itu juga iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu cabang pada iman. Amalan. Jadi sesudah kita berilmu, kita beramal, jadilah kita orang mukmin. Dan sesudah kita mukmin, dari iman kita akan berpindah pada yakin. Tetapi seorang tak boleh yakin tanpa beramal. Orang belayar kat laut, dia dah belajar teori laut, dia belum ada punya keyakinan kuat untuk belayar, sehingga dia ada pengalaman belayar. Puluhan kali dia belayar, dia yakin. Dan orang pun akan tanya, Haji dah belayar berapa tahun? Ada 30 tahun. Kita pun yakin naik burung dia. Kenapa kita yakin? Kita akan yakin pada orang yang yakin. Kalau kita hari ni pun kali pertama ni, saya pun tak tahu kita berdebar dah ni. Terus baca innalillah dulu ayat-ayat habis. Mengucap awal lagi, saya macam mati. Kerana orang ni dah ada pengalaman. Orang nak jadi pilot tuan-tuan, dia dah ada pengalaman terbang secara solo paling kurang 100 jam. Sebelum dia berani buat orang. 100 jam. Kemudian dia akan, kalau nak ke international, dia tak boleh direct international. Dia buat domestik berapa ratus jam. Bersama dengan guru dia, bersendirian. Dia kena catat jam dia berapa ratus, berapa ribu. Maka dia pun diyakini pilot berpengalaman. Kita pun naik kapal terbang pun kita yakin. Walaupun jatuh mati juga, kita tahu. Tapi ia persoalan berkait dengan keyakinan. Jadi seorang yang beramal dengan ilmu baru datang yakin. Dan bila kamu dapat yakin, Allah akan naik lagi pangkat kamu, namanya wali. Wali ni dia tinggi pada yakin itu sendiri. Kenapa? Kerana wali tidak melihat lagi dirinya. Dia melihat Allah segalanya. Kita ni tuan-tuan masih lagi tengok diri kita, tengok. Tapi para wali dia dah berada pada makna kegaiban dia. Maksudnya dia melihat dia fana, tak ada apa. Saya angkat tangan pun kerana Allah. Mereka bukan cakap, memang itu dalamnya. Kita ni cakap. Bila hati ni rasa, mana saya angkat kan? Kita cakap tak dengan izin Allah. Hati kita belum tally dengan apa kita cakap. Mereka benar-benar ada, kita katakan synchronize, ada suatu insijam, auto. Hati dengan tangan sama, hati dengan mulut sama. Kita cakap lain, hati ni masih lain, pujuk hati. Biar sama macam kita cakap. Tak, kita cuma takut Allah dia. Balik rumah takut bini. Mulut betul dah takut Allah. Kau mau bini sergah kejap. Bang, kenapa balik lambat? Takut gitu. Itu kuliah pun separuh kuliah. Rupa takut bini. Bini suruh balik awal sikit. Hati memang takut Allah, Ustaz. Bunyi suara hantu, lari. Dia kata takut Allah. Hati belum, tidak ada insijam. Kalau betul kita takut Allah, tuan-tuan, kita batuk, hantu demam. Batuk. Demam hantu tu. Tak berani usik orang lah. Ini hantu batuk, kita demam. Seminggu. Dengar suara batuk. Suara sabuk batuk. Seminggu demam. Kita takut Allah. Tapi dalam hati belum. Itu kita tak. Ya kita tak. Iman kita setakat tu, tuan-tuan. Kita terbaiki. Kita baiki. Tapi kita nak bercakap orang yang Allah angkat darjat dia. Dia naik daripada tingkat mukmin kepada tingkat yakin, kemudian tingkat wali, dan kewaliannya mula berbeza-beza. Daripada tingkat kewalian abdal sehingga kewalian yang lebih tinggi sampai ke peringkat kutub. Kutub, apa maksud kutub? Di mana ketika dia berada dalam tahap kutub, Allah berbangga di hadapan sekalian makhluknya dengan dia. Lihatlah hamba-Ku ini. Dia ada nafsu, dia ada segala-galanya, tapi dia tetap dekat dengan aku. Allah berbangga pada semua makhluk. Dan inilah yang disebut, bila Allah sayang seorang hamba, Allah panggil Jibril. Jibril sini. Aku sayang orang tu. Kamu kena beritahu orang lain aku sayang. Jibril kumpul seluruh malaikat. Allah sayang fulan bin fulan, kamu kena sayang dia. Maka seluruh makhluk di langit menyayangi dia kerana dia menjadi kebanggaan Allah. Contoh macam kalau kita bangga dengan anak kita. Anak sini bagus ni, bangun awal, rajin melayan. Tapi dia punya level masih jauh sebenarnya. Tapi kita dah bangga dengan benih-benih kemuliaan yang ditunjukkan.
Anak saya ni baru saat dia gerak saya subuh kadang-kadang. Gerak bangun abah subuh. Anak saya ni dia layan saya. Saya duduk dia angkat air. Kita akan puji dengan kebaikan anak kita dia buat. Tetapi apatah lagi Allah yang pemurah pada semua perkara. Allah ni pemurah pada pujiannya. Walau kita ni tak layak dipuji pun. Tak layak sebab kita ni Allah bagi semua. Tapi demikian Allah Ta'ala yang maha pemurah. Maka dia memuji hamba-Nya. Padahal dalam kedudukan Allah, Allah tak perlu puji sesiapa. Tak perlu. Kerana memuji ni ada, kita katakan, kalau kita puji orang, kita ada sebab. Kita ada sebab. Kadang-kadang orang memuji lebih, dia nak dia berbanding orang tu. Dia nak bahagian dia kerana pujian. Tapi tidak Allah. Allah Ta'ala bila memuji hamba-Nya untuk beri kebaikan pada orang tu. Kerana Allah pemurah. Bukan sekadar pemurah Allah dalam bagi rezeki dan sebagainya. Dalam mudah memuji hamba-Nya. Allah puji hamba-Nya. Maka Allah Ta'ala angkat hamba ini. Dan bila disebut perkataan kutub, itu hamba yang menjadi kebanggaan Allah Ta'ala di hadapan seluruh makhluknya. Bukan di hadapan seluruh roh. Roh di sinilah. Sebelum roh itu sebelum dimasukkan ke dalam janin, ia berada pada ilmu Allah dan berada pada penjagaan Allah. Dan roh ini yang Allah Ta'ala bertutur dengan mereka. Cuma kita tak akan ingat alam roh. Mereka Allah sebut. Allah kata kami berkata kepada alam roh. Semua roh yang wujud. Manusia dan jin dan sebagainya. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Ya Allah kami saksikan. Ada dialog antara Allah dengan roh. Seperti disebut dalam Al-Quran. Dan hadis Nabi SAW. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir. Ketika Allah Ta'ala dah jadikan kamu kebanggaannya, maka Allah berikan apa yang kamu nak. Apa yang kamu nak, Allah berikan kepadamu kuasa, diberikan kepadamu kecintaan, makhluk sayang pada kamu. Sebab disebut, fayuda'u lahul qabul. Dan Allah jadikan seluruh penduduk bumi terima dia, sayang dia. Habis binatang-binatang pun sayang, pokok-pokok pun sayang, tumbuh-tumbuhan pun sayang. Semuanya tunduk khidmat kepadanya. Kadar mana kita berkhidmat kepada Allah, maka kadar itulah makhluk berkhidmat pada kita. Contoh dia sebenarnya kalau kita ayah, kita nak suruh anak kita khidmat dengan kita, khususnya pada hari tua kita, maka sibukkan diri berkhidmat dengan Allah. Kadar mana kita berkhidmat dengan Allah, kadar itu makhluk berkhidmat dengan kita. Kita ayah semayang pun tidak, apa pun tidak. Kita pun duk sangka anak saya jaga saya masa tua. Tiba waktu tua dia derhaka kita. Sebab apa? Sebab kita tak berkhidmat pada Allah. Sebab itu kata ulama, kadar mana kita berkhidmat pada Allah, kadar itu Allah jadikan makhluk berkhidmat pada kita. Kalau kita memang sepenuh masa khidmat pada Allah, kita tuan-tuan makanan pun orang hidangkan kita. Tak sempat kita nak ambil. Sebab kita sibuk berkhidmat dengan Allah. Sebab itu jadilah kita suami yang sibuk khidmat dengan Allah. Demikian juga isteri yang sibuk khidmat dengan Allah. Anak-anak yang sibuk khidmat dengan Allah. Maka datanglah khidmat makhluk-makhluk Allah kepada kita. Jadilah kita orang yang cinta kepada Allah. Kadar mana cinta kita pada Allah, kadar itu Allah jadikan cinta makhluk pada kita. Tapi kalau kita cinta Allah sikit, nak suruh orang sayang kita banyak. Walau kita beri bunga ros dia selori pun tuan-tuan. Last sekali lari juga dia. Walaupun kita lafazkan kata cinta di Gunung Himalaya, kita jerit kuat-kuat, saya cinta awak. Kita orang pertama yang laung cinta kat Gunung Everest. Bayar $100,000 USD nak daki. Pak daki cuma nak jerit je. I love you kata ni. Rakam. Lari semacam dia ni. Sebab bila kita cinta pada makhluk tanpa cinta pada Allah, cinta itu akan menjadi musuh. Cinta pada makhluk tidak berasaskan pada cinta pada Allah, dia akan menjadi musuh. Itu tuan-tuan kita dengar orang cinta Allah, story cinta dia memenuhi dada akhbar, memenuhi dada-dada majalah dan sebagainya. Kemudian kita dengar story dia punya gaduh lain macam. Masing-masing menghina dengan penghinaan yang kita, pelik cara dia orang hina ni. Sesudah dia puji melangit, dia hina teruk. Sehingga kata-kata ini kita dengar, apa benda orang ni? Sampai macam ni dia bermusuh. Demikian bila cinta tanpa Allah. Macam gitu. Dan ini Allah sebut dalam Quran. Bila Allah kata apa? Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kekasih-kekasih di dunia menjadi musuh di akhirat. Malaikat orang yang bertakwa.
Tak kalau Ustaz, kalau kita tengok di dunia macam dia okey Ustaz, memang cerita okey. Ya, dia akan musuh akhirat pula. Ya, tuan-tuan, kita ada dua alam. Alam dunia yang sementara, alam akhirat yang abadi selamanya. Ad-dunya amadun wal qiyamatu wal akhiratu abadun. Dunia ini tempoh, akhirat itu abadi. Jadi kita akan tengok orang ni bergaduh sebab dia bukan cintakan Allah. Jadi ingat hal-hal tersebut. Kemudian ketika itu kata Syekh, dia mula meningkat naik. Sehingga dia nampak dirinya fana di sisi Allah Ta'ala. Fana, dia tak ada apa. Semua yang ada ini daripada Allah SWT. Kemudian dia sentiasa bersungguh-sungguh untuk beramal, bersungguh-sungguh untuk sampai pada Allah. Maka Allah pasti tunjuk jalan. Tentang kita kata, Ustaz, ni dah sebut tingkat. Habis saya ni tak capai macam mana? Bersungguh-sungguhlah kita. Tuan-tuan, kita sebenarnya tak tercela kalau kita tak sampai. Selagi mana kita ada usaha. Yang tercela kita tak ada usaha. Ada tak usaha nak jadi hamba Allah yang dekat? Tak ada. Itu yang tercela. Kita sampai tak sampai, itu adalah kurniaan Allah. Tetapi perintah Allah pada kita, kamu mesti ke sana. Kamu mesti berusaha menjadi hamba-Ku yang sungguh-sungguh. Lalu kita berusaha. Ya, kita kadang khusyuk, kadang tak khusyuk, kadang ikhlas, kadang tak ikhlas. Lawan dan lawan dan lawan. Ini yang Allah sebut. Walladzina jahadu fina. Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami. Kami akan tunjuk juga akhirnya. Akhirnya tuan-tuan, dek kita bersungguh berusaha, kita capai juga martabat ikhlas. Kita capai juga martabat mukmin, redha. Bahkan ada orang dia dapat wali sebelum dia mati. Kak nak mati, Allah angkat dia menjadi wali. Jadi demikian Allah mulakan dia. Jadi bukanlah cerita bila kita dapat benda tu. Tetapi ceritanya ialah bila kita berusaha ke arah itu. Bilalah saya nak jadi sekian-sekian. Lagi mana kamu tak berhenti berusaha, insya-Allah kamu akan sampai. Tentang kita setiap hari berusaha makan. Dan setiap hari kita berusaha jaga kesihatan. Setiap hari kita berusaha makan ubat. Lagi mana ada usaha, insya-Allah kita sentiasa baik-baik saja. Di kerana itu biarlah ada usaha untuk kita dekat dengan Allah. Sehingga kita akan redha dengan segala takdirnya. Kita akan redha dengan segala yang Allah Ta'ala inginkan kepada kita. Maka ketika itulah Allah Ta'ala akan berikan kepada kita segala kemuliaan yang kita cuba, yang kita cari, dan yang kita fikirkan dan yang kita tak fikirkan. Jadi yang penting kata Syekh Abdul Qadir, sejauh mana usaha kita ke arah tersebut. Ia bermula daripada ilmu mesti diamalkan. Itu mula dia. Startingnya ilmu, kena amal. Tak tahu satu ilmu, beramal. Suruh kawan-kawan, beramal. Suruh adik-beradik, beramal. Suruh keluarga, beramal. Kan ia permulaan pendakian kita sebelum sampai pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.